Bertemu kembali saya Zawaz Yusof, rentasan berita 1088 antara paparan utama malam ini. Tolong jangan kembalikan pemerintahan negara kepada kleptokrasi. Benarkah penjenayah lebih berkuasa di Parlimen? Kelakar tapi benar Singapura maju kerana tiada UMNO dan PAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan keputusan kerajaan yang hanya membuka pintu sempadan negara bermula 1 April berbanding sebelum hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac ini. Menurut beliau, keengganan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuka sempadan Johor Singapura menjelang hari mengundi pada 12 Mac ini membuktikan Barisan Nasional tidak yakin mereka akan memenangi pilihan raya berkenaan. Kata Anwar, sekiranya Perdana Menteri yakin dengan sokongan diterima Barisan Nasional, maka beliau akan segera membuka pintu sempadan agar 200,000 bangsa Johor yang bekerja di seberang Selat Tebrau pulang mengundi. Sebab itu dia tidak berani buka. Dia buka 1 April. Kalau dia yakin betul, apa beza 2 minggu? Dia tak yakinlah tu, tegas Anwar. Menurut laporan media sebelum ini, kerajaan Johor menganggarkan lebih 200,000 rakyat negeri berkenaan yang menetap di Singapura layak mengundi secara pos dalam pilihan raya negeri Johor. Namun Suruhanjaya Pilihan Raya baru-baru ini memaklumkan hanya sebanyak 7,814 undi pos dikeluarkan bagi kategori borang 1B, iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara, berbanding dengan anggaran 200,000 pekerja Malaysia di Singapura. Nampak tak? Ini adalah satu daripada gejala amalan peraturan dan undang-undang 2 darjat. Ada rakyat yang boleh mengundi dan ada yang terhalang daripada mengundi. Ada undang-undang untuk orang biasa dan ada pula undang-undang untuk pihak kayangan, kata Naib Presiden Amanah Adli Zahari. Beliau merujuk kepada kes bagaimana pencuri tabung masjid dilayan dengan dahsyat sementara pencuri berbilion ringgit bebas ke sana kemari. Adli berkata demikian dalam siri ceramah Mega Pakatan Harapan Johor baru-baru ini. Satu dunia tahu siapa pencuri berbilion ringgit yang beliau maksudkan itu. Ini kerana perbicaraan mengenai kes penyelewengan One Malaysia Development Berhad 1MDB sedang berjalan di negara ini dan di Amerika Syarikat. Namun persoalannya, mengapa mengadakan pilihan raya negeri jika rakyat disekat daripada menaikkan tanggungjawab mereka untuk memilih kerajaan? Menurut pimpinan UMNO BN, mereka hendak mewujudkan kestabilan politik. Bagaimanapun, kata pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad, ketidakstabilan politik sebenarnya berpunca daripada UMNO dan BN. Mereka menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan melantik Tan Sri Mahyadi Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Kemudian UMNO dan BN menjatuhkan Perdana Menteri itu yang mereka pilih untuk melantik pengganti daripada kalangan mereka. Ahli Parlimen Shah Alam menegaskan pilihan raya negeri Johor diusahakan oleh golongan kluster mahkamah. Mereka ingin Datuk Seri Najib Razak kembali apabila UMNO menang seperti di Melaka. Dengan itu, mereka boleh mendesak Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen. Ketika Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masih lagi Presiden UMNO, ia akan membolehkan beliau memilih calon yang pro-kleptokrat. Ini tidak boleh disembunyikan lagi, tegas Khalid. Khalid juga berkata tidak benar Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifestonya. Menurut beliau, Pakatan Harapan telah melaksanakan 70% daripada manifesto semasa pilihan raya umum ke-14. Ini termasuk memansuhkan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan runding semula kontrak-kontrak yang dibuat oleh UMNO BN secara rundingan terus. Khalid juga berkata Najib menyembunyikan hutang-hutang syarikat yang dijamin oleh pihak kerajaan. Kes 1MDB adalah benar. Paper trail 1MDB jelas dan nyata dan tiada siapa yang boleh mereka-rekanya, tegas Khalid. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng berkata, kerajaan sedang berura-ura untuk meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pindaan terhadap Akta 342 itu juga mencadangkan pertubuhan dan perbadanan yang melakukan kesalahan di bawah peraturan ditetapkan boleh dikompaun sehingga maksimum RM1 juta.
ringgit. Sementara itu, individu yang melakukan kesalahan boleh dikompaun sehingga RM10,000 berbanding RM1,000 ketika ini. Selain itu, rang undang-undang tersebut turut memasukkan seksyen baharu di bawah Seksyen 15A iaitu pemberian kuasa kepada pegawai mengeluarkan perintah kepada mana-mana individu yang dijangkiti penyakit atau percaya telah dijangkiti atau mana-mana kontak rapat untuk memakai atau menggunakan peranti pengesanan. Kata Guan Eng, syarikat boleh jatuh bankrupt jika Akta 342 ini menjadi kenyataan. Justru rakyat yang akan menderita jika pilihan raya negeri Johor UMNO BN menang. Seperti kata Khalid, keputusan pilihan raya negeri Johor akan dijadikan asas bagi menyegerakan pilihan raya umum ke-15 untuk meletakkan semula gerombolan kleptokrat di Putrajaya. Sesungguhnya, mencuri itu berdosa. Kembalilah kepada ajaran Islam. Ujar pengerusi Pakatan Harapan Johor, Aminul Huda Hassan. Malulah kepada seluruh dunia dan kepada anak cucu kita yang akan membaca serta mengkaji sejarah negara ini pada masa akan datang. Pemimpin Pakatan Harapan kecewa kerana Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun gagal melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Maaf Tan Sri Speaker, suka atau tidak suka anda dilihat gagal dan memalukan Dewan Rakyat. Dengan hormat, saya benar-benar kecewa dengan apa yang saya anggap kegagalan Tan Sri Speaker Dewan Rakyat untuk melaksanakan tanggungjawab perlembagaan beliau untuk memartabatkan ketinggian dan kehormatan Dewan Rakyat to his best ability, sesuai dengan lafaz sumpah yang beliau lafazkan semasa menjawat jawatan mulia itu mengikut jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Demikian lontaran kekecewaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin yang juga bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang. Menurut Hanifah, beliau sejujurnya merasa sedikit gembira apabila Azhar memberi masa pada Rabu 9 Mac untuk bekas Perdana Menteri Tan Sri Najib Razak menjelaskan ucapannya berhubung One Malaysia Development Berhad, One MDB. Arahan yang di-Pertua tersebut merupakan lanjutan daripada usul untuk merujuk Najib ke jawatan kuasa hak di bawah Peraturan 36/12 yang difailkan oleh Ahli Parlimen Damansara Tony Phua. Kekecewaan besar saya hari ini ke atas Tan Sri Speaker adalah kerana kesediaan dia untuk membenarkan YB Pekan dengan secara mudah dia berikan lanjutan masa untuk memberikan penjelasan mengenai kenyataan dia tentang isu hutang 1MDB, ujar Hanifah. Dan berkata Azhar boleh menggunakan budi bicaranya untuk memberi kebenaran lanjutan berdasarkan merit. Ya, memang boleh dihujahkan Tan Sri Speaker mempunyai budi bicara untuk mempertimbangkan permohonan YB Pekan bagi lanjutan masa. Tetapi seperti yang saya percaya, Tan Sri Speaker juga sedar dan tahu kebenaran lanjutan masa itu mesti atas alasan yang kukuh dan bermerit, tegas ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional itu. Bagaimanapun, bila melihat alasan Najib remeh dan tiada merit, apa alasan Ahli Parlimen Pekan? Telah menjadi pengetahuan umum dia penjenayah banduan besar yang telah disabitkan bersalah, tidak hadir ke Parlimen sebab sibuk berkempen untuk UMNO BN dalam PRN Johor. Hanifah juga mempertikaikan penerimaan Azhar terhadap alasan Najib itu. Jujurnya, adakah Tan Sri Speaker boleh terima alasan seremeh itu? Adakah ia adalah alasan yang kukuh dan bermerit? Adakah Tan Sri Speaker tidak rasa alasan YB Pekan itu adalah bukan sahaja tidak munasabah tetapi juga boleh ditafsirkan sebagai tidak menghormati Dewan Rakyat dan juga tidak menghormati kerusi Speaker itu sendiri kerana arahan Tan Sri Speaker hanya dianggap seperti arahan seorang ketua darjah di sekolah rendah sahaja. Bidasnya, Najib mendakwa tuduhan terhadapnya merupakan fitnah Pakatan Harapan kerana katanya tidak menerima faedah mahupun mencuri wang dari 1MDB. Jika saya didakwa atas alasan politik, saya yakin mahkamah akan membuktikan saya tidak bersalah, tegas Najib dalam satu hantaran di Facebook 11 Jun 2018. Namun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan Putrajaya tidak bersetuju dengan kenyataan beliau itu. Keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati Najib bersalah menyeleweng RM42 juta wang SRC International dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta 28 Julai 2020 disahkan oleh Mahkamah Rayuan 8 Disember 2021. Malah Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim mahkamah dalam penghakimannya menegaskan itu hanyalah pengurusan keuangan dana awam yang buruk. Ia bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, ia cuma memalukan negara. Demikian katanya. Berdasarkan penghakiman tersebut, Najib sah seorang
penjenayah, tetapi boleh pula berkempen di pilihan raya negeri Johor sambil memperlekeh arahan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Besar sungguh kuasa penjenayah ini, sehingga Yang di-Pertua Dewan Rakyat boleh U-turn, sedangkan beliau tahu peraturan mesyuarat Dewan Rakyat 43. Menyebut keputusan pengerusi adalah muktamad. Tiada dakwaan bermotifkan politik dalam pertuduhan terhadap Najib. Kebejatan dalam kes 1MDB dan SRC International itu benar, bukan satu fitnah. Pihak yang membuat keputusan dan menjatuhkan hukuman ialah mahkamah yang bebas. Benar, tuduhan bermula ketika Pakatan Harapan masih berkuasa. Tetapi seperti disaksikan oleh seluruh dunia, perbicaraan diteruskan ketika Pakatan Harapan sudah dijatuhkan. Menerusi tebuk atap, menerusi pengkhianatan Presiden Bersatu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dengan kerjasama bekas timbalan Presiden Keadilan, Datuk Seri Azmin Ali. Juga Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS dan kluster mahkamah. Begitu juga perbicaraan yang sedang berjalan di Mahkamah Persekutuan New York. Mana mungkin perbicaraan di luar negara dipengaruhi oleh Pakatan Harapan. Hakikatnya wang 1MDB telah diseleweng untuk tujuan berfoya-foya, membeli aset dan hadiah untuk sang kekasih. Untuk pengetahuan seluruh rakyat Malaysia, sekali lagi diingatkan, setakat akhir Februari 2022, jumlah hutang 1MDB yang masih perlu dibayar oleh kerajaan Malaysia bernilai 38.8 bilion ringgit, iaitu 32.3 bilion hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah hutang. Duit kerajaan tu, duit rakyat lah. Nampaknya lubang kubur yang digali oleh Muafakat Nasional UMNO PAS kian mendalam. Kini pemimpin kedua-dua parti itu saling menyerang antara satu sama lain. Cuba kita lihat Singapura. Mana yang lebih maju antara Singapura dengan Malaysia? Tentulah yang lebih maju adalah Singapura. Saya meminta maaf untuk bertanya secara berterus terang. UMNO ada ke di Singapura? Ada BN ke di Singapura? Tiada. Ini bermakna jika tiada UMNO, ia menjadi lebih mudah untuk memajukan negara. Demikian kata Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah pada ceramah penerangan Perikatan Nasional sempena pilihan raya negeri Johor di Benut 9 Mac lalu di Petik Harakat Daily. Beliau turut mempertikaikan tindakan UMNO menjatuhkan Perdana Menteri ke-8 yang juga pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Menurut Muhammad Amar, UMNO yang disokong oleh orang Johor dan yang berkembang di Johor telah mengkhianati kepimpinan Mahyadin, di mana maruah bangsa Johor itu adalah peluang pertama bagi bangsa Johor menjadi Perdana Menteri Malaysia, ujarnya. Beliau mendakwa sepanjang 17 bulan Mahyadin menerajui negara sebagai Perdana Menteri setelah peralihan kerajaan daripada Pakatan Harapan tidak berlaku masalah dalam kepimpinannya. Namun UMNO ketika itu, kata Muhammad Amar, telah menjaja slogan kerajaan gagal dan akhirnya parti itu telah menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan menjatuhkan kepimpinan Mahyadin. Kita percaya bangsa Johor adalah rakyat yang jujur. Sewaktu menyokong UMNO, harapan rakyat tinggi, tetapi perjuangan yang baik ini telah dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang rakus terhadap kuasa dan tamak dengan kedudukan. Oleh sebab itu, mereka mengadakan pilihan raya ini walaupun daripada segi politiknya adalah tidak perlu. Mereka mengisytiharkan putus hubungan dengan PAS di Kelantan tanpa sebab. Mengapa? Hal ini kerana kita mengetahui bahawa terdapat sebahagian pemimpin UMNO yang ingin bertanding dan menjadi wakil rakyat dalam pilihan raya. Itu sahaja, tegas timbalan Menteri Besar Kelantan itu. Katanya, sebagaimana UMNO lahir dan membesar di Johor, maka bangsa Johor juga yang boleh mematikan atau menjatuhkan UMNO di negeri berkenaan. Boleh tahan menimbun juga kecaman PAS terhadap UMNO. Mungkin sekarang pemimpin mereka sudah mendapat teropong baharu yang bersih lagi suci dan nampak kluster mahkamah di dalam parti Melayu itu. Bagaimanapun kenyataan Muhammad Amar itu dibidas oleh Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Nur Hariri Muhammad Nur. Dia membuat kenyataan menyindir seolah Singapura maju kerana tiadanya parti UMNO di negara itu. Dia bercakap pun tiada asas, tiada fakta, hanya meraih populariti di hadapan jentera parti sahaja, bukan di hadapan penduduk tempatan. Bagi saya, pembetulan pernyataan beliau itu perlu dibuat. Sebenarnya, Singapura maju kerana tiada pembangkang seperti PAS. Katanya lapor beberapa media. Kelakar. Memang kelakar. PAS kata Singapura maju kerana tiada UMNO. UMNO pula kata Singapura kerana tiada PAS. Justru UMNO dan PAS sebenarnya 2 kali 5, 5 kali kelubi sama sahaja. Kedua-duanya sudah hilang hala tuju. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pada Majlis Pelancaran Jentera Barisan Nasional Pilihan Raya Negeri Melaka 27 Oktober tahun lalu. Kita bukan nak menubuhkan kerajaan Melayu. Kita bukan nak menubuhkan kerajaan
Islam. Kita nak menubuhkan kerajaan barisan nasional yang berbilang kaum dalam negara ini, insyaAllah. Katanya, slogan Ketuanan Melayu yang mereka banggakan dan mereka laungkan selama ini entah hilang ke mana. Lagu anak kecil main api terbakar hatinya yang sepi semakin tenggelam dalam kelambu One Malaysia Development Berhad 1MDB yang didedahkan oleh bekas jurubank Goldman Sachs Tim Lesnia. Sebaliknya, UMNO begitu teruja dengan bekas pengerusi lembaga penasihat 1MDB itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, sehingga beliau dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri jika memenangi pilihan raya umum ke-15. Sedangkan pemimpin UMNO tahu Najib didapati bersalah oleh dua buah mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan atas kesalahan menyeleweng 42 juta ringgit wang SRC International anak syarikat 1MDB. Beliau juga dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Hakikatnya, kerajaan UMNO BN tidak menyerahkan berbilion ringgit dalam akaun wang tunai seperti yang dicanangkan. Menurut Menteri Keuangan Pakatan Harapan Lim Guan Eng, hanya akaun khasnya disatukan yang berbaki 450 juta ringgit setakat 30 April 2018, iaitu sebelum Barisan Nasional menyerahkan kuasa kepada Pakatan Harapan pada 9 Mei 2018 boleh digunakan untuk perbelanjaan kerajaan persekutuan. Kata Guan Eng, perangkaan akaun khasnya disatukan ini turut disahkan Akaunten Negara Datuk Sa'ad Isa pada 25 September 2018. Maknanya, ia bukan cerita dongeng Pakatan Harapan. PAS pula sanggup bersekongkol dengan UMNO untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu bersusah payah untuk mendapatkan semula wang yang diseleweng daripada 1MDB itu. Tepuk dada, tanyalah hati wahai bangsa Johor. Tergadainya seluruh harta benda nenek moyang kita sebenarnya angkara siapa? Siapa yang sewajarnya kalian percaya untuk mengembalikan maruah bangsa Johor dan negara ini amnya? Bolehkah kalian percaya UMNO dan PAS yang tidur sebantal tetapi bercakaran di hadapan khalayak ramai? Berhentilah menjadi hipokrit wahai pemimpin Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.